Okay, so sekarang ni dah 300 orang. Kita tunggu bagi lebih daripada berapa 3,000 lah. Bagi lebih daripada 3,000, so baru kita mulakan cerita. So, saya nak minta kerjasama semua dekat sini. Apa yang kita akan ceritakan pada malam ni adalah benda yang untuk kita semua. Kerjasama kita semua. Jadi, kena buat sama-sama. Jadi, saya nak minta kerjasama semua orang dekat sini untuk sebarkan kita punya video live ni supaya lebih ramai orang menonton untuk fahami apa benda yang kita boleh buat sama-sama ni. Okay, please sebarkan video kita, share kepada semua dekat grup WhatsApp, grup Facebook, grup apa sahaja grup yang hampa ada, sebarkan. Lepas tu, ambil masa sekarang ni, screenshot kita punya video ni dan share dekat story masing-masing. Story Instagram, story Facebook, TikTok, share. Ajak semua orang untuk dengar benda ni sama-sama. Sebab benda ni kita kena buat ramai-ramai. Kita tak boleh buat bersendirian. Tak boleh berkelompok kecil dan majoriti menunggu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena buat benda ni sama-sama. Okay. Jadi semua yang join live pada malam ni, yang sekarang ni, semua dah tahu ke kita nak bercakap tentang apa ni? Cuba komen jap. Semua dah tahu ke kita nak bercakap tentang apa pada malam ni? Ke sebab tengok saya live je, terus masuk? Cuba komen jap. Saya nak tengok. Semua orang yang masuk kita punya live ni, tahu ke apa topik kita? Dan saya nak tanya, saya punya sound okey ke? Saya punya sound, suara saya terlalu kuat ke? Ataupun slow ke? Tak dengar ke? Tolong Sat, komen. Okay, jadi komen dekat Facebook ni dia delay sikit lah kan? Okay. Kita akan tunggu 3,000 orang ke atas untuk kita mulakan. Sebab ramai yang nak tengok ni. Jadi sekarang ni kita tunggu semua untuk masuk dan baru kita akan mulakan. So share live yang kita ada ni ramai-ramai sebaru kita akan mulakan. Jadi saya nak jawab dulu persoalan-persoalan yang hampa boleh tanya sekarang. Siapa ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Okey, silakan. Dan saya nak tanya juga, siapa dekat sini orang Kedah? Semalam kan hampa ada perhimpunan Kedah kan? Kedah berselawat kan? Jadi hampa tak boleh nak join live. Siapa dekat sini orang Kedah? So malam ni hampa boleh join live untuk dengar betul-betul apa benda yang kita akan bercakap. Betul tak? Okey, sekarang ni dah 1.4 ribu orang. Jadi share lagi. Siapa yang belum share, siapa yang baru masuk kita punya live. Live kita malam ni tentang kita nak turunkan harga barang basah. Hari ni harga sayur mahal, buah mahal, daging, ayam semua mahal. Lepas tu harga beras pun nak naik sekarang ni. Tapi apa yang kita nak buat? Takkan kita just menunggu je, takkan kita just komen je. Kita boleh buat sesuatu. Okey, kita sebenarnya ada kuasa. Kita ada segala-galanya untuk selesaikan apa masalah yang kita hadap. Jadi sebab tu kita lancarkan misi yang sangat gila dan sangat bahaya, sangat sensitif, tapi apa yang kita boleh buat? Kita just langgar je lah. Benda macam ni kita tak boleh biarkan ada pihak yang manipulasi harga dekat pasaran. Dah sampai masa kita masuk campur. Okey. Okey, sound okey ke? Saya bercakap slow pun okey kan? Sebab saya batuk sikit lah. Sebab semalam cakap banyak. Lepas tu tadi minum ais pula. Memang batuk lah jawab dia. Okey, so sekarang ni dah 1.8, kita bagi jadi 3,000 orang ke atas baru kita mulakan. Sebab ramai nak dengar, jadi kita tak boleh nak ulang balik. The moment saya mula cerita tentang macam mana rakyat, ini bukan sembang tau, macam mana kita dah mula dah sekarang ni akan turunkan harga sayur, buah-buahan, daging ayam apa semua ni, macam mana kita buat. Dan macam mana yang saya cakap tentang mata wang baru,
Memang saya tahu orang yang akan kritik. Sebenarnya kritik tu bagus. Saya suka baca kritik-kritik daripada, sebenarnya kalau hampa tengok saya punya posting dekat TikTok ke, ramai gila yang puji-puji apa semua kan. Terima kasih banyak-banyak, tetapi apa yang penting bagi saya sebenarnya adalah kritikan. Kritikan yang hampa share, hampa sebagai ada yang di bidang kripto, di bidang finance, di bidang trading apa semua ni. So masing-masing pun bagi pendapat. Saya suka baca. Dan insyaAllah malam ni saya akan cerita kepada semua macam mana yang kita cerita yang saya gambarkan tentang mata wang baru, tentang ekonomi baru. Malam ni hampa akan faham. Tapi jangan bimbang. Apa sahaja komen hampa, saya akan baca dekat bawah nanti. Okey, share ramai-ramai. Share ramai. Sekarang ni dah 2.1. Siapa yang baru masuk, malam ni kita nak cerita benda yang sangat penting. Yang ni bukan hanya segelintir, tapi ni untuk semua. Semua akan dapat manfaat daripada apa yang bakal kita semua buat sama-sama ni. Saya nak tanya apa semua. Siapa dekat sini nak harga barang dekat luar sana, yang dekat pasaran ni, jatuh? Siapa nak pasaran kita ni, harga tu turun balik? Siapa nak komen? Nak harga jatuh. Siapa nak komen, nak harga jatuh. Dan please jangan salahkan kerajaan. Jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan sesiapa, jangan salahkan apa-apa. Sebenarnya, sampai bila kita nak menyalahkan sesiapa ni? Dah sampai masa untuk kita buat sendiri. Dah sampai masa untuk kita ni buat sesuatu apa yang kita boleh buat. Jadi jangan salahkan sesiapa, sebab the moment kita salahkan somebody, kita sendiri tak jumpa apa yang patut kita fikir. Jenis saya tak suka salahkan siapa-siapa. Saya tak suka nak, ini salah dia. Tak. Salahnya adalah aku sendiri. Apa yang aku buat? Apa yang aku buat, kita ni lahir atas dunia bukan semata-mata untuk hidup dikontrol, dikawal apa semua ni, duk follow je. Tak, kita ni lahir atas dunia untuk buat perubahan. Apa yang tak betul, apa yang batil, kita kena timbulkan balik kebenaran. Kita kena perbetulkan balik sistem. Kalau sistem tak betul, kita perbaiki sistem. Kalau ada kejahatan, kita timbulkan kebaikan. Kalau ada kebatilan, kita timbulkan balik cahaya. Itu yang patut kita buat. The moment kita ni sentiasa menyalahkan sesiapa pun, percayalah, kalau kita duk salahkan sesuatu, semua benda kita akan salahkan sesuatu. Kita takkan sesekali ambil tanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab apa sahaja yang berlaku. Apa sahaja yang berlaku dalam ekonomi, salah kita. Berlaku pada orang tu, salah kita. Orang marah kita, salah kita. Semua benda ni salah kita sendiri. Kita yang patut bertanggungjawab. Kita yang sepatutnya berfikir. Sebab Allah jadikan kita semua ni sebagai khalifah. Lahir-lahir ni Allah bagi segala rahsia pada diri kita untuk kita ni buat sesuatu atas dunia. Tapi ramai yang tak tahu apa tujuan hidup ke atas dunia. Kita hidup, kita mati. Kita hidup, kita mati. Semua orang macam tu. Kita kena mula bertindak mulai sekarang. Okay, so semua pun nak harga jatuh kan? Delay betul lah dia punya komen lah. Saya tanya soalan tu awal tadi, tapi komen tu baru keluar sekarang. Okay. Jadi, sekarang ni dah 2.7 ribu orang. Kita akan bermula 3,000 ke atas, kita akan mulakan kita punya live. So, siapa yang belum share kita punya live ni, screenshot dan share dekat story masing-masing untuk depa semua kawan-kawan hampa, family hampa join kita punya live sama-sama. Sebab benda ni bukan benda yang kita nak sembang kosong tau. Kita dah bermula, kita dah lancarkan. Cuma saya nak sambung cerita kepada semua siapa yang belum faham. So saya nak tanya lagi sekali dekat sini, siapa yang belum faham tentang misi farm, tentang ekonomi baru ni, tentang mata wang baru ni, siapa yang belum faham, komen belum faham. Hari ni apa akan faham? Hari ni apa akan faham? Okey, cepat. Lagi 300 orang nak bagi cukup 3,000 view ke atas, kita akan mulakan.
Okey, kita akan mulakan sebaik sahaja capai 3,000 view ke atas. Okey, apa soalan tadi? Siapa ada tanya soalan? Tanya jap. Saya nak tolong baca dan tolong jawab. Saya nak tengok apa yang saya boleh jawab sementara kita tunggu 3,000. Sekarang ni dah 2.8. Ada lagi 200 orang. Okey. Seru lagi semua orang untuk join kita punya live. Dulu memang saya kerap buat live. Tapi ramai orang kata saya sembang. Saya pun tahu saya sembang waktu tu. Tapi ada sebab kenapa saya sembang. Saya just bagi idea. Kalau tak ada siapa buat, okey, kita buat. Itulah sampai akhirnya saya belajar programming dan saya buat sendiri. Saya nak seru kita semua kat sini. Kita buat sendiri mulai sekarang. Dan jangan salahkan siapa-siapa, kita buat sendiri, kita buktikan bahawa segala masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ni, sebenarnya kita juga adalah kunci dia. Okey? Dan kita punya live pada malam ni bukan setakat kita-kita sahaja. Ada pihak-pihak yang memerhati saya pun ada dalam live ni. So dia duk tengah dengar apa benda yang kita nak buat ni. So benda ni akan menggugat beberapa pihak. Tapi kita tak kisah, kita langgar je. Sebab tu saya kata, misi farm ni, ekonomi baru ni, idea ni, tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa pun boleh buat. Mana-mana pihak pun tak boleh buat. Sebab terlalu ramai pihak yang berkaitan, perlu ditumbangkan untuk benda ni jadi. Sebab tu tak ada mana-mana yang boleh buat, melainkan rakyat yang buat sendiri. Jadi, malam ni kita akan cerita benda ni. Kejap lagi kita akan faham. Cepat, siapa yang belum share kita punya video ni. Ramai-ramai, the moment cukup 3,000 view, saya akan mulakan cerita. Daripada A to Z. Macam semalam saya dekat, okey dah sampai 3,000. Okey, kejap Okey. So, hai, Assalamualaikum semua. Jadi, boleh tak kita berkenalan dulu? Semua daripada mana ni? Boleh tak komen kawasan masing-masing? Komen kawasan masing-masing. Okey. Jadi sekarang ni, apa benda yang kita nak bercakap dalam live kali ni? Okey. Semalam saya live dekat TikTok. Hari ni saya live dekat Facebook. Esok saya live dekat Instagram, insyaAllah. Jadi malam ni saya nak bercakap tentang apa yang kita akan buat ni. Ini adalah kerja gila. Hari ni, hampa tengok harga sayur, harga buah-buahan, harga semua benda dekat luar sana naik. Betul tak? Jadi kita pun nak benda ni turun. Tapi tak turun-turun. So, apa yang kita buat? Kita just komen. Baca je dekat komen semua media-media yang cerita tentang harga naik apa semua ni. Kita just komen. Kita nak tukar kerajaan dah. Kita nak sokong yang tu lah, sokong yang ni lah. Kita semua memberikan harapan pada, kita cuba bergantung pada sesuatu untuk selesaikan masalah ni. Tapi apa yang kita buat? Kita tak buat apa-apa. Betul tak? Jadi bila kita tak buat apa-apa, kita just komen sahaja. Sebab itulah benda ni tak pernah selesai. Hampa setuju tak? Barang yang hampa kata naik harga tu, dia naik. Sometimes dia turun, tetapi dia tak turun di mana titik mula dia. Dia turun separuh, lepas tu dia naik balik. Sebab tu harga barang yang mana dulu ni, harga dia RM1.5, hari ni harga RM3. Betul tak benda ni? Siapa dekat sini pernah beli, dia tahu harga barang ni dulu rendah. Tapi sekarang ni dah jadi standard pula harga yang tinggi ni. Cuba komen, barang apa yang apa rasa tinggi tu. Okey. Jadi, apa yang berlaku lagi? Jadi ni adalah soal ladang, pertanian. Okey, pertanian. Apa yang berlaku baru-baru ni, kita tengok dekat TikTok. Kita punya petani-petani kita
geram, rasa kecewa dengan pasaran yang ada hari ini. Mereka dah tanam, hasil dah boleh dituai, tetapi mereka tak boleh jual. Mereka tak boleh jual apa yang mereka tanam. Kenapa mereka tak boleh jual? Bila mereka nak jual, peraih datang, tawarkan harga yang tak masuk akal. Okey, dia nak beli hasil tanaman ni dengan harga yang murah. Sepatutnya bayar RM4, RM5, RM6, tetapi bayar 80 sen sahaja sekilo. 80 sen contohlah. Okey, memang ada pun yang beli 80 sen ni. Beli dengan harga 80 sen. Bayangkan, siapa dekat sini petani? Cuba komen, saya petani. Cuba bayangkan, kalaulah hampa semua dekat sini adalah petani, hampa ada berekar tanah yang hampa usahakan kebun, hasil ni dah nak dituai, tetapi bila nak jual harga 80 sen. Apa yang hampa rasa? Komen laju-laju, apa yang hampa rasa? Jadi, kenapa benda ni berlaku? So, diorang pun bagi tahu. Saya pun mendengar apa yang sedang berlaku. Mereka bagi tahu. Kenapa benda ni berlaku? Sebab terlalu banyak sayur-sayur import yang diimport daripada luar masuk ke dalam kita punya pasaran. Jadi, benda yang kita tanam ni terpaksa lawan dengan yang import. Contohlah, cili. Kita tanam cili, yang diimport pun cili. So, bila yang cili ni masuk pasaran, masuk dekat semua supermarket apa semua ni, so apa guna cili lokal kita ni? Yang kita tanam cili sendiri ni, apa yang jadi ni? Jadi lambakan. Jadi lambakan, tak ada nilai. So, siapa yang menyebabkan sampai kita punya petani ni dapat nasib macam ni? Kenapa boleh senang-senang import apa semua ni? Memanglah kita sebenarnya dari sudut import export ni, dia ada dia punya akta dia yang membolehkan benda tu dibuat. Cuma masalahnya benda ni tak cantik lah untuk kita punya lokal petani. So petani-petani kita ni tak dijaga, tak diselamatkan. Benda ni tak bagus, kan? Okey, komen laju-laju. Hampa faham tak so far apa yang saya cerita tentang masalah tu tadi? Jadi, okey, sekarang ni saya cerita pula tentang macam mana harga daripada ladang bila dekat pasaran tu jadi tinggi. Jadi, harga dekat ladang bila dia keluar, dia tuaikan hasil, so hasil ni akan ditolak secara pukal kepada peraih yang akan datang ambil semua sekali. Dia akan beli pada harga yang sesuai dengan peladang. Contohlah, sekilo RM5. Dia beli benda ni sekilo RM5. So, peraih pun bawa pergi kepada pemborong, kepada peruncit apa semua. So, bila kita tengok harga hujung dia RM13. Beli RM5 kat peladang, tapi harga dekat hujung sana RM13. Siapa tahu tentang benda ni? Siapa pernah dengar tentang benda ni? Beli dekat peraih, harga macam ni. Beli dekat peladang, harga macam ni. Tapi dekat pasaran, harga berlipat kali ganda. Siapa tahu benda ni? Siapa tahu? Jadi, kenapa benda ni berlaku? Sebab peraih lah yang membuatkan harga tu jadi macam tu. Peraih nak ambil untung, lepas tu kedai runcit pun nak ambil untung, supermarket pun nak ambil untung, semua orang nak ambil untung. Jadi, bila semua orang nak ambil untung, yang menanggung harga naik-naik ni siapa? Bukankah kita semua? Dan bukankah masalah ni terlalu majoriti, terlalu besar? Dia melibatkan semua sekali. Dia kalau ada satu masalah tu melibatkan minoriti tak apa. Tapi ni melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Kan? Hampa faham kan? Seluruh rakyat Malaysia, dia melibatkan semua orang terpaksa tanggung harga yang tinggi. So, bila saya lihat keadaan ni, saya tak suka untuk komplain ataupun bergantung pada somebody untuk selesaikan benda ni. Jadi saya ambil langkah untuk berfikir macam mana nak buat benda ni. Sebab kenapa saya berfikir macam tu? Sebab saya dah mula lihat bahawa rakyat Malaysia ni ada segala-galanya.
Siapa setuju dekat sini? Hampa kagum tak melihat rakyat Malaysia ni dahsyat. Dia ada satu perpaduan yang susah kita nak tengok dekat tempat lain. Perpaduan apa? Kalau ada baby sakit, kita ramai-ramai tolong. Bayangkan kita kutip sampai hampir 20 juta untuk tolong 2 baby sahaja. Betapa ramainya orang terlibat untuk menolong. Kita ada satu sikap yang sangat pemurah. Itu sifat yang ada pada orang Malaysia. Setuju tak benda ni? Artinya dekat sini, kalau bercakap tentang duit, kita memang ada duit. Rakyat Malaysia ada dana. Kita ada dana, tak ada masalah. Nak tunggu pelabur buat semua benda ke? Tak. Kita ada dana yang mana kita boleh buat sendiri apa sahaja untuk selesaikan masalah dalam masyarakat kita. Betul tak? Saya nak baca komen, tapi komen ni delay gila. Komen ni delay sampai 2 minit saya rasa. 2 minit dia delay. Jadi saya nak baca pun, saya tak dapat baca yang real time. Okey. Jadi faham kan yang saya katakan tadi? Okey. So, rakyat dah ada kuasa dana, kemudian ada kuasa rakyat, kemudian ada perpaduan, ada kesatuan, ada kesepakatan, dan kita juga ada sistem, ada platform misi rakyat, aplikasi misi tu untuk menyatukan semua, untuk menyatukan kerjasama, kesepakatan tu akan berlaku di atas sistem ni. Dia kalau tak ada sistem ni, susah kita nak buat apa-apa. Sebab nanti jadi sembang sana, sembang sini je. Tapi disebabkan adanya sistem ni, kita semua akan duduk dekat sini untuk bekerjasama. Okey, faham kan? Okey. Jadi saya baca komen ni, memang komen ni adalah topik yang saya cakap berapa minit yang lepas. Jadi agak sukar untuk saya real time respon dengan semua. Okey, so sekarang ni dah 3.6 ribu orang yang menonton. Okey, seterusnya, tadi saya cerita tentang masalah. Sekarang ni, saya nak cerita tentang solution. Okey, ready tentang solution. Dan saya nak minta kerjasama semua, siapa yang boleh record kita punya live ni, tolong record. Tolong record dan nanti hampa boleh edit, buat video pendek-pendek supaya orang lain pun boleh faham konten yang kita cakap dalam live ni. Sebab live ni panjang, tapi hampa boleh edit untuk pastikan orang dapat the points yang saya maksudkan. Okay, so sekarang ni saya nak bercakap tentang solution. Tentang solution apa yang kita buat. Bukan apa yang kita akan buat, apa yang kita buat sebab kita dah mula. Jadi, yang saya cerita kepada semua ni untuk buatkan semua lebih faham. Okey, solution dia, saya lihat macam ni. Peraih-peraih dalam ekonomi pertanian ni, peraih-peraih dalam ekonomi pertanian dan juga penternakan ni, kita kena jadi peraih. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita juga kena jadi orang tengah di dalam ekonomi untuk menghubungkan ladang terus kepada rakyat. Jadi, ada 3 pihak je dekat sini. Ladang, hub misi, kita jadi orang tengah lah, hub, kemudian end user. Jadi, saya nak kita ada akses kepada ladang untuk kita beli dengan harga ladang. Bayangkan, lepas ni, hampa nak beli sayur, harga macam harga ladang. Okey? Siapa suka? Nampak simple je kan idea dia. Tapi, dia punya technically, ada benda yang kita akan buat. Idea dia very simple. Very simple kalau kita ada duit, kalau kita ada kerjasama, kalau kita ada hub, kalau kita ada tu, ada ni, ada. Kita ada semua tu. Okay? Kita ada duit, kita ada pengaruh, kita ada kuasa, kita ada semua benda tu, kita boleh buat. Jadi, idea yang very simple ni, ladang, kita akan bawa hasil ladang kepada hub. Di setiap kawasan hampa akan ada hub yang mana semua hasil ladang akan terimpun dekat sini
nak cari apa? Bawang ke, tomato ke, cili ke, semua jenis sayur, semua jenis daging, semua jenis ayam, telur apa semua ni ada dekat hub. Jadi akan pergi kepada end user. Jadi hampa end user boleh connected dengan ladang ni melalui hub. Ladang end user boleh berhubung melalui hub. Jadi yang tengah ni adalah kita. Kita bangunkan hub yang mana milik rakyat sendiri. Dan bila kita jadi yang tengah ni, kita tak jadi kapitalis. Kita bukan jadi orang yang memikirkan keuntungan. Kita jadi orang tengah untuk selesaikan masalah harga. So, semua faham kan? Faham tak idea dia macam mana? Kita kena jadi orang tengah untuk kita selesaikan masalah harga. Kita akan pastikan petani-petani kita dibayar harga yang sepatutnya. Dan bila kita jual dekat end user kepada rakyat dengan harga yang sepatutnya. Jadi tak ada dah campur tangan kapitalis. Tak ada dah campur tangan yang inginkan untung, yang manipulasi harga, yang mempermainkan rakyat selama ni. Jadi bila kita jadi orang tengah, akan ada yang tumbang. Yang tumbang tu adalah minoriti. Hampa bayangkan selama ni orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Orang kaya macam mana mereka kaya? Macam ni lah duduk di tengah ni. Macam ni lah mereka kaya. Ketika kita semua kena tanggung harga yang naik, tapi mereka lah yang dapat harga ni. Mereka lah yang ambil untung ni. Setuju tak benda ni? Jadi saya nak tanya semua sekali. Hampa setuju tak kita mulai sekarang jadi the biggest cartel? Kita jadi the biggest cartel sebab kalau kita himpunkan semua duit kita, satu Malaysia ni, kita ni terlalu kaya. Terlalu banyak duit yang mana boleh selesaikan masalah yang kita hadapi dalam masyarakat. Hampa setuju tak benda ni? Tapi, mestilah tak ada siapa boleh buat benda ni. Tak ada siapa boleh buat benda ni melainkan apa yang nak dibuat ni mestilah telus, mestilah transparent, mestilah jujur, mestilah semua ni boleh diakses oleh semua orang untuk jaga sama-sama. Sebab tu saya belajar programming untuk wujudkan satu sistem transparent, wujudkan sistem yang telus, yang jujur, yang semua orang boleh lihat, jaga sama-sama. Jadi kita akan kumpul duit, tapi duit ni kita semua boleh tengok. Setiap sen kita boleh jaga. Apa yang kita buat dengan duit ni, keputusan bersama-sama. So, hampa akan meluluskan. Kalau hampa tengok parlimen, masuk parlimen untuk luluskan apa-apa bajet, hampa semua akan luluskan bajet untuk apa yang kita bakal buat ni. So, saya nak tanya hampa semua, setuju tak? Hampa faham tak apa yang saya ceritakan tadi? Dan hampa nak tak jadi orang tengah mulai sekarang? Jadi, itu adalah apa yang kita akan buat. So, bila hampa pun, okey, aku rasa aku nak join ni. Jadi, aku akan menyumbang untuk misi farm. Jadi, ramailah menyumbang. Kalau hampa tengok dekat sini, tu. Sekarang ni, sudah RM200,015. 200,000 lebih dah yang mana terkumpul sejak semalam. Habis je live, terus ramai gila menyumbang dekat sini. Jadi macam mana nak menyumbang? Nak menyumbang, pergi je. Hampa kena install app Misi dekat Play Store ataupun App Store. Okey, cari nama Misi, M-I-S-I. Dia punya logo dia bentuk petak tapi ada tulisan Misi. Simple je logo dia. Hampa install, lepas tu hampa buka account dan hampa sumbang dekat atas. Okey. Jadi bila hampa sumbang, ini namanya crowdfunding. Dan untuk pengetahuan semua, kita boleh crowdfunding sebab kita buat projek untuk rakyat, untuk masyarakat yang memberi impak kepada orang ramai untuk selesaikan masalah kemiskinan, selesaikan masalah ekonomi. So, ini adalah benda yang dibolehkan. Dan, siapa yang buat benda ni? Kita buat benda ni atas nama Yayasan Misi Rakyat.
Siapa dekat sini tahu bahawa Misi Rakyat ni sebenarnya adalah sebuah yayasan yang berdaftar? Siapa yang belum tahu, komen belum tahu. Siapa yang dah tahu, komen Yayasan Misi Rakyat, ramai-ramai komen Yayasan Misi Rakyat, ramai-ramai. Okey? Jadi kita boleh buat benda ni sebab kita nak selesaikan masalah rakyat. Even benda ni kita bukan nak menentang kerajaan ataupun buat benda yang melanggar apa-apa ataupun berkepentingan, tak ada. Kita buat benda ni sebenarnya kita menolong kerajaan. Selama ni kita harap kerajaan buat semua, tapi inilah apa yang kita boleh buat sama-sama. Bila kita buat bila kerajaan buat sesuatu daripada atas, kita buat sesuatu daripada bawah, so kita akan bertemu di tengah-tengah, di mana akan wujudnya apa, kita buat bahagian kita, dia buat bahagian dia. Jadi sama-samalah bangunkan negara. Why not? Kenapa benda ni ada potensi nak dihalang pula? Saya nak tanya semua sekali, ada logik ke kalau benda ni, projek ni nak dihalang oleh kerajaan? Ada logik tak benda ni akan dihalang? Jadi tak boleh nak dihalang sebab kita buat untuk rakyat. Kita buat untuk negara. Hampa tahu tak kenapa ringgit-ringgit kita ni jatuh? Jatuh disebabkan duit kita keluar dan banyak lagi faktor yang lain. Di antara puncanya adalah duit kita keluar. Sebab duk beli import sayur lah apa semua benda ni, duit kita keluar. Bukannya keluar sikit, keluar banyak. Bila yang ni duk keluar, ini punca di antaranya yang menyebabkan ringgit kita jatuh. Jadi bayangkan, kalau kita buat benda ni, misi farm, kita perkasakan kita punya pertanian, kita punya penternakan, so ekonomi dalam negara tu berjalan. Kita tak perlu dah import-import. Even nanti kita pula yang akan ekspor hasil ladang kita pergi keluar. So kita nak mengukuhkan ringgit kita, menaikkan ringgit kita. So adakah benda ni salah untuk negara kita? Cuba komen, adakah benda ni salah untuk negara kita? Jadi, dari sudut apakah yang kita langgar akta? Tak ada. Tidak ada akta yang kita langgar dekat sini sebab semua kita rancang satu persatu supaya benefit kepada negara tu ada. Okey? So, semua dah faham kan? Okey, jadi idea dia adalah begitu. Seterusnya, saya nak cerita yang seterusnya. Jadi, bila hampa semua donate, menyumbang kepada misi farm. Dan jangan bimbang, duit dalam misi farm ni terkumpul dekat atas tu, dia tak akan berubah. Walaupun 1 sen pun takkan hilang. Sebab semuanya transparent. Duit masuk, duit keluar, semua ada dekat situ untuk kita jaga sama-sama. Saya wujudkan sistem yang transparent supaya tak ada siapa boleh hack ataupun manipulasi apa-apa. Sebab hampa semua melihat, hampa semua tahu. Bayangkan kalau kita tak tahu pun duit dalam tabung tu ada berapa, ini berapa apa semua, senang-senang je hilang duit tu, kan? Tapi kita wujudkan macam ni supaya hampa semua boleh jaga sama-sama. Kita jaga sama-sama, okey? Okey, jadi seterusnya. Jadi bila hampa crowdfunding, donate, kita akan selesaikan masalah pertanian kita, penternakan kita, harga barang, harga-harga apa semua ni, ekonomi dah mula terbentuk untuk rakyat. Sebab ekonomi ni akan jadi ekonomi baru tau. Kita tak duduk dah dekat pasaran lama, kita akan duduk dekat pasaran baru di mana rakyat menjadi orang tengah. So, pasaran baru ni akan terbina. So, banyak benda yang kita selesaikan dekat sini. Tapi, saya tak nak dia berhenti di situ. Okey. Saya akan cerita pula tentang mata wang baru. Jadi, bila saya nak ceritakan tentang mata wang baru ni, saya nak buatkan hampa semua faham, hampa semua bersedia untuk dengar betul-betul sebab mata wang baru ni adalah kunci. Kunci untuk kita alihkan kekayaan di dalam mana-mana ekonomi supaya kembali kepada rakyat semula. Sebab hampa bayangkan, kekayaan ekonomi hari ini memberikan kekayaan tu kepada siapa? Kepada kapitalis-kapitalis yang semakin kaya raya. Manakala rakyat semakin miskin.
miskin. Gaji naik tapi barang naik. Ini tak betul ni. Jadi apa yang kita bakal buatkan ni, kekayaan ekonomi akan dialihkan, diterbalikkan kembali balik kepada rakyat. So kita akan kembalikan kekayaan itu kepada rakyat. So hampa kena dengar betul-betul tentang mata wang baru. Saya tahu mesti akan ramai kata, oh benda ni akan langgar atau bank negara apa semua ni. Dengar betul-betul sekejap lagi, hampa akan faham. Benda ni dia tidak seperti yang hampa sangkakan. Walaupun kata, oh ni kripto ke? No. Bukan kripto, bukan apa sahaja dekat luar sana. Ini sesuatu yang diwujudkan untuk ekonomi baru. So dengar betul-betul. Sebelum saya nak ceritakan, okey, hampa tap screen laju-laju, like, laju-laju, bagi love lah, laju-laju. Kejap lagi saya akan cerita, bagi saya 1 minit lah, untuk berehat 1 minit je. Okey, hampa boleh komen laju-laju, saya nak baca sikit komen-komen hampa semua. Jadi kepada siapa yang baru masuk dan hampa belum share live kita ni kepada semua kan, tolong share sekarang. 1 minit ni untuk kita semua sebarkan video ni masing-masing. Hampa dah dengar banyak kan tadi kan? Hampa nampak kan potensi ni? Hampa nampak kan benda yang kita buat ni besar ni? Dan perlu melibatkan semua orang. So, share kita punya live ni. Kejap lagi saya akan mula ceritakan tentang apa mata wang baru ni. Okey. Okey, Seterusnya kita nak bercakap tentang mata wang baru. Okey. Sebelum saya nak cerita kepada mata wang baru ni, saya nak hampa faham sesuatu ni. Macam mana kita nak bangunkan hub? Okey, tujuan kita nak kumpul duit adalah untuk membangunkan hub dalam setiap kawasan. Jadi bayangkan nanti kawasan hampa masing-masing, contoh Puncak Alam, Banting, Tawau, Kulim, apa lagi, semua kawasan hampa yang kecil-kecil ni akan ada satu hub. Dan satu hub ni, dia punya saiz dia dalam 2 lot kedai je. Okey, jadi dalam 2 lot kedai ni, so kita kena bayar sewa. Lepas tu akan ada manager setiap hub ni. Kemudian ada staff yang akan sorting barang-barang apa semua. So mungkin 1 manager dan juga 3 staff ataupun 4 staff untuk jaga hub dalam kawasan masing-masing. Semuanya ada kos, betul. Jadi ada yang komen, ada yang tanya, macam mana nak tanggung kos apa semua ni? Adakah terus bergantung pada donation tu? No. Kita bangunkan hub ni seperti sebuah bisnes. Dulu saya adalah seorang usahawan. Hampa semua tahu saya buat printing baju. Saya ada production printing baju. Jadi saya punya production printing baju bisnes ni naik. Dan saya belajar sesuatu dekat sini. Saya tersedar sebenarnya ilmu yang saya ada pada bisnes ni, kalaulah saya boleh alihkan ilmu ni untuk membangunkan sesuatu untuk rakyat, maknanya melibatkan semua orang, memberi benefit kepada semua orang. Itulah yang membuatkan saya beralih daripada bisnes pergi kepada misi rakyat. So saya terpaksa tutup saya punya bisnes untuk membangunkan misi rakyat. Jadi saya bangunkan misi rakyat menggunakan segala ilmu bisnes yang ada pada saya selama ni untuk misi rakyat. Jadi kalau hampa tengok misi rakyat tu penuh dengan teknik marketing, dengan teknik strategi, membangunkan satu persatu sebagaimana sebuah bisnes. Jadi hub ni adalah sebuah bisnes, tetapi bukan milik saya, milik hampa semua, milik rakyat Malaysia. Hampa yang memiliki hub tersebut. Jadi hub ni adalah bisnes rakyat. Rakyat yang membangunkan bisnes ni. Bayangkan saya mengajak hampa semua sekarang ni untuk menjadi owner bisnes, untuk menjadi pemilik bisnes, jadi orang tengah hub ni.
Jadi hub ni adalah bisnes. So kita akan ada kos untuk tanggung sewa, untuk tanggung pekerja-pekerja, untuk apa modal sebab nak beli apa hasil ladang, sebab nanti cili keluar 1 tan, kita akan beli 1 tan dan sebarkan kepada semua hub-hub kita. Jadi ini adalah bisnes yang dimiliki oleh rakyat. Rakyat yang handle bisnes ni. So semua kos ni macam mana kita nak buat? Jadi bila kita bangunkan hub satu persatu ni, setiap hub tu dia akan dimodalkan dengan crowdfunding yang kita ada dekat sini. Contohlah satu hub kita decide untuk 100,000 untuk satu hub. Jadi dengan 100,000 tu untuk satu hub. Dia punya sewa, dia punya gaji untuk berapa bulan ke depan, kemudian untuk beli hasil ladang. Jadi 100,000 tu kekal dekat sini, dekat hub. So, kita akan rolling, grow kan. Beli hasil ladang daripada ladang untuk hub. Jadi, bila kita beli hasil ladang, kemudian kita jual balik hasil ladang kepada kita punya end user, so duit tu akan kembali balik. 100,000 yang dipakai, 100,000 yang akan terbina balik. Jadi, bila dibangunkan sebuah bisnes sebegini, artinya kita akan melibatkan sedikit keuntungan untuk tanggung kos operasi. Bila kita dah ada lebihan profit tu untuk tanggung kos operasi, dia pasti akan ada lebihan profit yang seterusnya. Maknanya ni paling bersih lah ni. Okay, selepas boleh tanggung maintenance, tanggung semua yang lain, so akan ada baki lebih ni. Okay, jadi yang baki lebih ni, profit ni, okay, dengar betul-betul kan, kenapa ada yang ni? Jadi kita beli dekat hasil ladang, contohlah sekilo RM5. Ada satu sayur ni, sekilo RM5 kita beli. Dan kita ambil 1 tan, contoh. So kita sebarkan kepada semua. So dekat hub ni kita akan jual berapa? Adakah RM5 juga? Kita tak akan jual RM5. Mungkin kita naikkan, okay, RM2. Jadi yang dekat hub ni RM7. Okay, kita jual dengan harga RM7. Kita beli RM5 dekat ladang, kita jual dekat hub RM7. Okay, so ada keuntungan dekat situ untuk support cost maintenance apa semua ni. So, bila dia mampu tanggung cost maintenance, akan ada lebihan baki. So, apa yang kita akan buat dengan baki bersih ni? So, baki inilah saya nak pastikan dia kembali kepada rakyat. Okay, hampa dah faham kan? Okay, so ada baki. Okay, so dengar lagi. Bila kita dah buat satu sistem jual beli apa semua ni, so dia akan self-maintenance. Dia akan berdiri sendiri. So, setiap hub yang kita bangunkan dekat semua kawasan akan berdiri sendiri. Dia akan rolling sendiri dia punya bisnes. Dia akan rolling sendiri dia punya modal, ada keuntungan. So, keuntungan yang baki bersih tu, semua disimpan. Kita akan simpan baki tu ke mana? Simpan pada tabung yang mana kita namakan reserve ringgit. Reserve ringgit ni akan terkumpulnya semua untung bersih baki daripada hub tersebut. Okey, so semua dengar lagi. Okey, ingat tabung ni. Tabung ni nama dia reserve ringgit. Dia sama macam Rizab lah. Rizab bank negara macam tu lah. Okey, ni adalah reserve ringgit hasil daripada operasi bisnes ni, jual beli ni. Okay, so dengar betul-betul. Ingat tau. Komen jap laju-laju. Ingat tabung ni. Tabung ni nama dia reserve ringgit. Komen. Tabung reserve ringgit. Kejap lagi saya akan bagi tahu apa dia tu tabung reserve ringgit. Okay. So, semua setuju kan? Kita kalau nak menjual, kita akan jual. Ada keuntungan untuk running the whole thing. So, maknanya kalau donation kita ni 20 juta, so dia 20 juta sahaja. Kita tak tarik sumbangan baru. Dia stay dekat 20 juta, so kita akan kembangkan duit tu sampai jadi 100 juta, sampai jadi 1 bilion. Dia akan jadi berbilion nanti. Sebab apa yang kita rancangkan ni, ini bukan satu bisnes yang kecil tau. Ini bisnes satu Malaysia, yang mana kita akan buka seluruh Malaysia. Yang mana seluruh rakyat Malaysia akan menggunakan benda ni. So, dia punya nilai nanti akan jadi berbilion ringgit nanti. So ingat, tulis tabung reserve ringgit. Okay, so, bila kita ada tabung ni, jadi untuk apa yang duit ni banyak-banyak tersimpan ni?
Saya nak tanya apa semua. Untuk apa duit yang tersimpan dalam tabung reserve ringgit ni? Untuk siapa? Bukan untuk saya. Saya tak nak duit. Saya bukan nak duit dekat sini. Satu hari nanti kita mati. So, kita nak buat sesuatu untuk semua. Jadi, tujuan tabung reserve ringgit ni dibina adalah untuk semua. Untuk dikembalikan balik kepada semua orang. Dan saya nak bagi tahu satu gambaran ke depan, vision ke depan. Tabung ni akan jadi macam mana? Tabung reserve ringgit ni adalah himpunan semua profit bersih kita simpan ke sana. Reserve ringgit ni, reserve, kita simpan. Saya nak bagi tahu apa? Yang akan disimpan ni bukan kecil tau. Sebab seluruh Malaysia ada hub, beribu hub seluruh Malaysia. So, setiap hub tu menghasilkan untung. Semua untung ni disimpan ke dalam kita punya reserve. Kepada reserve ringgit kita. Jadi, satu hari mungkin mencecah simpanan ni, dia akan mencecah setiap hari ni berjuta-juta ringgit. Simpan. Dan semua duit ni nak dikembalikan balik kepada rakyat. Semua. Jadi, setuju tak? Bila hampa dah mula faham sampai sini, setuju tak kita nak kembalikan ni? Komen yang tu dulu. Dan lagi saya akan cerita macam mana kita kembalikan balik duit ni kepada rakyat. Okey, dengar betul-betul Kejap lagi saya akan sambung cerita macam mana duit ni akan kembali balik kepada hampa semua. Okey, so reserve ringgit, tabung reserve ringgit. Ini adalah satu benda yang bakal terbina sepanjang ekonomi ni berlaku. Tabung reserve ringgit ni kita letak tepi sat. So, barulah saya nak bercakap tentang mata wang baru. Okay, ready? Komen ready. Mata wang baru. Okay, bila hampa menyumbang dekat sini, bila hampa funding this project, yang mana duit ni hampa boleh tengok secara transparent, jaga secara transparent. So, bila hampa dah donate ni, apakah niat hampa semua bila donate? Okey, apakah niat hampa semua donate ke dalam tabung misi farm ni? Apa? Niat kita semua ikhlas untuk selesaikan masalah harga yang berlaku dekat pasaran demi semua. Okey, kita buat untuk semua. Nak selesaikan masalah harga barang. Nak selesaikan masalah monopoli yang ada dalam market kita. Itu adalah niat kita. Itu adalah tujuan kita. Jadi bila hampa menyumbang dekat sini, hampa kena tahu apa tujuan hampa, apa niat hampa. Itu adalah tujuan dia. Jadi hampa pun ramai-ramai sanggup bagi apa sahaja yang hampa mampu. Kalau hampa mampu RM1, hampa bagi RM1. Kalau hampa mampu bagi RM1,000, hampa bagi RM1,000. Kalau mampu RM10,000, hampa bagi RM10,000. Tapi niat dia adalah untuk kita take over the economy. Kita pula yang akan monopoli the market. Okay, itu niat kita, kan? Tapi, saya seorang yang suka berfikir jauh ke depan. Saya tahu, vision saya tahu bahawa benda ni akan jadi besar. Benda ni akan mencecah bilion ringgit satu hari nanti. Jadi sebab tu saya nak pastikan bilion ringgit tu dia tidak terhenti pada saya. Dia mesti kembali balik kepada rakyat. So, macam mana kita nak buatkan dia kembali balik kepada rakyat? Sebab itulah saya wujudkan mata wang baru yang mana saya bagi secara percuma kepada semua penyumbang. Okey, faham Saya wujudkan mata wang baru ni dan bagi percuma kepada semua penyumbang. Sebab itulah saya sentuh tentang niat dan tujuan tadi supaya hampa faham. Hampa menyumbang ni bukan untuk mata wang baru tu. Tapi untuk tujuan kita, yang mana kita ni nak selesaikan masalah hasil ladang kita, masalah harga barang, yang mana rakyat tanggung, itu adalah tujuan kita. Jadi, mata wang baru ni adalah hadiah. Saya hadiahkan kepada semua penyumbang sebab hampa semua terlibat, hampa semua berjuang bersama-sama. Dan mata wang baru ni, dia kosong, nilai dia zero, tak ada nilai. Hampa tak boleh buat apa pun dengan mata wang baru ni. Saya namakan mata wang baru ni sebagai misi coin. Okey, dengar betul-betul? Misi coin. Bila hampa dengar je coin, hampa rasa, oh ni kripto ke? Ini bukan kripto.
Ini adalah mata wang yang hanya ada dalam sistem misi yang saya bangunkan khas untuk terlibat dalam ekonomi baru ni sahaja. Jadi hampa semua akan pegang misi coin masing-masing yang tak ada nilai pun. Jadi hampa nak buat apa, nak beli nasi dekat luar pun tak boleh dengan misi coin ni. Tak ada nilai, kosong. So bila tak ada nilai ni, alamak, habis tu apa guna bagi free ni sebenarnya? Okay, dengar betul-betul. Jadi apa tujuan kita bagi misi coin yang percuma ni tapi tak ada nilai? Hampa nak guna untuk apa? Jadi kenapa saya hadiahkan percuma? Sebab misi coin adalah hampa punya share di dalam ekonomi baru. Satu hari nanti, bila tabung reserve ringgit. Saya ulang balik. Tadi saya tanam ayat ni dalam kepala hampa. Saya ulang balik. Tabung reserve ringgit yang terbina berbilion nanti, inilah yang menjadi sandaran kepada misi coin ni. So, misi coin akan bersandar kepada reserve ringgit. Jadi, coin tu akan semakin bernilai. Dia akan semakin bernilai mengikut nilai yang hampa dah pegang. Okay? So, dengar betul-betul. Betul tak? Sebab mana-mana misi coin, mana-mana coin lah dekat luar sana, mesti mereka akan bersandarkan kepada sesuatu. Saya tak main kripto. Saya tak tahu apa-apa tentang kripto ni. Saya pun tak tahu macam mana, apa benda yang mereka buat. Tapi dengar kata ramai yang kaya, ramai yang bankrupt. Ramai yang buat apa pun tak jadi. Dan saya tak suka langsung benda yang gamble macam ni. Okay? Saya memang tak suka langsung benda yang gamble macam ni. Tapi saya berfikir, saya belajar. Apa benda yang mereka buat sebenarnya? Jadi mereka ada blockchain, ada itu, ada ini. Jadi saya kaji. Saya kaji semua benda yang mereka buat ni. Saya kaji kenapa nilai coin yang mereka ada ni boleh jatuh, boleh naik apa semua ni. So semua tu bergantung pada spekulasi. Tiba-tiba Elon Musk, dia tweet je benda tu naik. Ataupun benda tu jatuh. Itu tak bagus lah kalau kita buat benda tu macam tu. Jadi kita tak boleh bersandarkan apa-apa berdasarkan spekulasi. Jadi sebab tu, misi coin yang kita buat ni bersandarkan pada ekonomi. Bersandarkan pada semua, the whole ecosystem. Sebab apa yang kita buat ni adalah ekonomi baru yang akan memberikan nilai kepada coin masing-masing. So semua faham tak misi coin ni macam mana? Jadi misi coin ni adalah cara untuk saya pastikan duit yang terkumpul dalam tabung reserve ringgit ni dimiliki oleh semua orang, semua rakyat Malaysia. Walaupun hampa sumbang RM1 pun, hampa dapat misi coin. Dan hampa dapat bergantung pada nilai masing-masing. Dan ingat, misi coin ni adalah hadiah. Bukan hampa beli misi coin. Jangan ada niat untuk beli misi coin. Jangan sesekali gadaikan duit hampa semata-mata nak dapatkan misi coin. No, jangan macam tu. Kita, niat utama, tujuan utama adalah selesaikan masalah harga. Selesaikan masalah pertanian kita, penternakan kita dalam negara. Kita selesaikan masalah ni, kemudian kita selesaikan masalah ekonomi, harga, monopoli apa semua ni. So, rakyat dapat harga termurah dan sepanjang kita naik ni, kita pulangkan balik reserve ringgit tu kepada semua orang. Akan dapat bahagian masing-masing. Jadi, koin tu adalah cara untuk saya kembalikan balik duit-duit tu kepada hampa semua. Saya nak rakyat pula yang pegang kekayaan ekonomi. Dan kepada pihak atasan, pihak yang sedang menonton, jangan bimbang. Apa yang kita bangunkan ni sesekali tidak lari daripada cukai. Cukai untuk bangunkan negara, kita jaga. Kita takkan buat benda ni boleh elakkan cukai. Tak ada masalah. Kita buat ada cukai, negara pun dapat benefit. Sebab kita bukan setakat buat untuk rakyat. Kita buat untuk negara juga. Penting untuk kita jaga kita punya negara ni. Bukan soal rakyat. Ini tentang rakyat dan negara. Jagalah dua-dua ni. Okey? Setuju tak? Jaga rakyat dan negara. Kita bukan jaga mana-mana pihak berkepentingan. Kita jaga dua ni je.
rakyat dan negara kita. Barulah kita boleh naik sama-sama. Hampa bayangkan satu hari nanti negara Malaysia dan rakyat dia macam ni. Apa sahaja negara demi kemajuan apa semua, rakyat dengan negara bersatu untuk perubahan. Senang-senang je nak buat perubahan sebab kita dah ada kesepakatan. Benda yang paling penting dalam kepimpinan ni adalah menyatukan semua untuk perubahan. Dia tak boleh hang yang buat perubahan tu bersendirian. Sebab bila cakap sebuah company, sebenarnya kerajaan ni seperti sebuah company yang mana kita kena fikir tentang ekonomi, tentang perpaduan, tentang pentadbiran. Jadi kerajaan ni seperti sebuah company. Sebab itulah saya tersedar waktu saya usahawan dulu, bisnes dulu, saya tersedar sebenarnya kerajaan adalah sebuah company yang mana kita boleh bangunkan. Jadi sebab itulah saya ambil langkah untuk bangunkan misi rakyat menggunakan jalan perniagaan. Sebab jalan perniagaan dia tak ada batasan, dia boleh pergi ke global. Dia bukan satu perniagaan yang kecil sahaja, dia perniagaan yang boleh grow jadi besar. Bayangkan Facebook global, Google global, semua benda global. Kita kena berfikiran terbuka sekarang ni. Kita boleh buat benda ni. Okey. Jadi, so semua dah faham kan apa yang saya ceritakan tadi tentang ekonomi baru, tentang bangunkan hub, tentang apa mata wang baru. Jadi saya nak tanya semua, salah ke mata wang baru yang kita buat ni? Okey, apa gunanya mata wang baru ni? Nanti bila hampa dah ada nilai, bila reserve ringgit tu telah memberi nilai kepada hampa punya coin, misi coin masing-masing, waktu tu hampa dah boleh pakai untuk membeli di dalam misi. Belum dekat luar. Sebab dekat luar ni, kita tak nak ringgit tu tak dipakai. Kita nak ringgit tu sentiasa boleh dipakai, dihidupkan, diselamatkan. Jadi dekat luar kita pakai ringgit macam biasa, cuma di dalam sistem misi sahaja, kita boleh membeli apa sahaja dalam sistem misi tu menggunakan misi coin ataupun duit ringgit. Okey? Jadi, apa yang kita akan buat dengan misi coin tu nanti? Nanti dekat dalam sistem misi kita akan ada platform macam Shopee. Hampa nak beli barang apa sahaja akan ada dalam misi. Lepas tu hampa nak beli makanan ke, nak beli barang rumah ke, hampa nak book hotel ke, hampa nak book flight ke, semua benda akan ada dalam misi. Jadi faham kan? Kenapa coin tu akan jadi mata wang baru, tetapi hanya di dalam ni. Tetapi di dalam sini bukan ekonomi kecil, dia akan jadi ekonomi besar. Semua benda akan ada dalam misi. Sebab tu dia akan jadi mata wang baru perlahan-lahan. Satu persatu akan menggunakan macam tu. Okay, so faham kan? Adakah benda ni salah? Saya nak tanya semua orang. It is not wrong. Tu saya baca komen. Okay, faham kan? Sebab yang tu untuk semua. Saya bukan bangunkan mata wang ni untuk saya. Dekat sudut mana pula saya boleh jadi kaya raya mewah maha kaya ni daripada coin ni? Sebab coin ni percuma. Saya pastikan hampa memiliki coin ni sebab semua duit ni akan kembali kepada hampa semua. Adakah salah untuk kita pulangkan balik hasil kekayaan ekonomi ni kepada hampa semua? Salahkah benda ni? Jadi kepada siapa yang kecam saya dekat Twitter, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, yang konsisten kecam, hampa kecamlah bagaimana sekalipun, saya tetap buat untuk hampa juga. Termasuklah hampa juga. Okey, satu hari nanti hampa akan lihat sendiri setiap hub yang kita bangun dalam setiap kawasan tu, hampa juga akan beli daripada situ. Harga yang termurah tak ada dekat pasaran. Hanya yang dibangunkan oleh rakyat ni sahaja hampa akan dapat harga macam tu. Jadi untuk hampa juga, hampa kecamlah bagaimana sekalipun, saya tak ada nak balas balik ke, sebab hampa belum kenal, hampa belum faham apa benda yang kita nak buat ni. Memang sengaja saya bagi apa-apa pun bagi sekerat-sekerat. Supaya hampa pun attach, hampa ingin tahu. Semakin hampa kecam, semakin hampa nak tahu.
Jadi saya suka bila hampa kritik. Itu tanda hampa ada pendapat tentang benda ni dan hampa pun nak tengok benda ni berjaya. Cuma kritikan hampa tu, itu hanyalah pendapat. Hampa belum kenal. Sekarang ni hampa dah faham kan? Siapa dekat sini dah mula faham? Komen faham. Jadi ini adalah the whole system. Dan saya nak bagi tahu kepada semua kenapa saya boleh fikirkan semua benda ni. Saya boleh fikirkan semua benda ni sebab saya dah melihat betapa banyaknya kunci-kunci yang ada pada kita semua. Sebab saya menyaksikan betapa selama ni rakyat Malaysia ni sangat baik hati, penuh dengan sifat pemurah, sifat pengasih, sifat penyayang, bijaksana. Perpaduan tu, sifat-sifat ni ada pada kita semua. Bila saya tersedar betapa sifat-sifat ni hidup dalam diri kita semua, kita hanya perlu bersilaturahim. Itu adalah rahsia silaturahim. Banyak benda yang kita boleh selesaikan apabila kita ni bersilaturahim. Setuju tak? Itu kunci dia. Kunci untuk zaman yang macam ni adalah perpaduan silaturahim kita. Kita rapatkan semua sekali. Tengoklah satu persatu kita selesaikan. Kita tak perlu jadi orang politik. Tak perlu jadi kerajaan. Tak perlu ada kuasa apa-apa pun. Tak perlu ada title. Tak perlukan apa-apa pun. Cukup untuk kita ni berpegang kepada tali Allah. Sebab tali Allah tu ada kat mana? Ada pada diri kita masing-masing. Peganglah pada sifat-sifat yang ada pada diri kita tu. Sifat pemurah, sifat penyayang, sifat pengasih. Segala sifat yang ada tu sebenarnya semua orang ada. Berpeganglah pada situ, kita akan bertemu pada satu titik. Di mana itulah penyatuan, itulah silaturahim antara kita. Okey, jadi sekarang ni saya nak tunjuk kepada hampa semua sistem yang kita dah buat. So, hampa tengok benda ni betul-betul. Saya akan tunjuk sistem dekat atas ni. Saya hampa akan faham macam mana hampa nak terlibat. Okey, setuju tak? Ready tak untuk saya bawa hampa tour di dalam sistem misi farm? Okey, komen setuju ramai-ramai. Komen setuju ramai-ramai. Okey, so kita punya komen ni dah tak delay sangat. Tadi delay, ni dah tak delay sangat dah. Okey, so saya nak tunjuk kepada semua tentang sistem. Sebelum tu saya nak kalih saya punya kamera dulu. Kejap Okey, siapa yang belum share kita punya live saat gini, screenshot dan share dekat story. Siapa yang ada Instagram, hampa tag lah saya. Nanti saya repost hampa punya tag. Okey, kita punya live ni. Tapi bagilah pendapat masing-masing. Saya suka baca pendapat. Okey, so saya nak kalih dulu kamera. Okey, so sekarang ni apa yang hampa tengok dekat sini? Kejap saya punya kamera ni kabur lah. Saya nak lap jap. Okey. Ready tak? Saya nak tunjuk ni apa benda yang kita ada dekat sini ni. Komen ready ramai-ramai. Okey, ready. Komen ready, saya nak bawa tour ni apa benda yang ada dekat sini ni. Okey. Pertama sekali. Sebelum hampa nak tengok yang sistem, saya cerita yang ni dulu. Okey, apa benda ni? Hampa selalu nampak logo ni tapi hampa tak faham pun apa maksud dia. Kalau hampa tengok, kita punya company nama dia Bangsa Bertauhid Sendirian Berhad. Dan kita ada logo ni, keris bersilang. Keris bersilang ni adalah pertahanan. Alif ni adalah tauhid. Okey, apa yang kita kena faham? Ini adalah satu kesatuan kita.
kita kena protect penyatuan ni. Kita kena jaga sama-sama penyatuan ni. Kembali balik pada diri masing-masing, so kita akan capai penyatuan ni. Dan penyatuan ni dipenuhi dengan kasih, sayang, pemurah, okey, bijaksana, semua ada pada yang satu ni. Jadi kita kena protect. Kena jaga depan, kena jaga belakang. Protect benda ni. The moment kita protect, kita jaga sama-sama, so kita akan semakin mengubah kehidupan. Banyak yang boleh diselesaikan bila kita utamakan. Kembali balik pada yang satu. Protect, jaga betul-betul penyatuan yang kita dah ada ni. Sebab itulah nama dia misi rakyat. Kita memberikan misi kepada rakyat. Rakyat hanya boleh bersatu jika ada misi. Sebab itulah nama dia misi rakyat. Jadi bila hampa dah faham maksud logo ni, sebab tu penting untuk kita jaga. Okey, dah faham kan? Komen, faham. So, saya nak cerita tentang sistem. Okey. Semua nampak apa benda ni? Jelas tak kita punya video? Boleh baca tak? Komen dulu. Boleh baca tak? Okey. So, pertama sekali, pastikan hampa semua install dulu app Misi. Okey, hampa boleh pergi kepada misirayat.com, lepas hampa turun bawah, dekat sini ada Google Play dan juga App Store. Jadi hampa klik je mana-mana daripada phone hampa untuk install app Misi. Okey, faham tak yang ni? Install app Misi, tekan je dekat bawah ni. Okey, so seterusnya kita tengok dekat bahagian atas. Ni Misi Farm. Okey, apa yang ada dekat sini? Kita ada Misi Food, nanti akan ada Misi Service. Siapa yang buat servis, hampa boleh join business dekat sini soon. Misi Express, ni macam Lalamove. Hampa boleh join dekat sini untuk semua runner-runner. So sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, Misi Farm, dia ada dekat sini. So, hampa klik dekat sini. Bila hampa klik, dia akan masuk macam ni. Okey, apa benda ni? Nama dia Misi Farm. So, dekat sini hampa boleh pilih negeri masing-masing. Dekat sini pula ada dana rakyat Malaysia. Semuanya akan terkumpul dekat sini secara transparent. Hampa boleh tengok duit masuk, hampa boleh tengok duit keluar. Dan hampa boleh sumbang dekat sini. Okey, nanti hampa nak sumbang, sagi, habis je live, hampa sumbang, tekan sumbang dekat sini. Hampa boleh sumbang tanpa login ataupun hampa nak sumbang dengan login. Okey, login. Kalau hampa tak login, hampa tak dapat coin. Kalau hampa login, hampa akan dapat coin. Okey, sumbang dekat sini. Okey, so kita turun dekat bawah ni. Okey, kita ada ladang, kita ada tanaman, ternakan dan juga vote. Okey, apa benda ni? Satu persatu saya akan tunjuk. Pertama sekali, kita pergi dulu. Negeri Selangor ni kita tukar jadi seluruh Malaysia. Kita nak tengok seluruh Malaysia ada berapa ladang. So, kalau tengok dekat sini, kita ada 1110 ladang seluruh Malaysia. Dan setiap ladang ni besar-besar ni. Ada yang 50 ekar, ada yang 200 ekar, ada yang 3 ekar, 1 ekar, setengah ekar. Semua ada dekat sini. Ladang. Tanaman. 105 jenis tanaman. Macam-macam sayur ni sampai 105 tanaman. Lepas tu 21 ternakan. Ayam, kambing, semua ada dekat sini ternakan. Yang ni vote. Vote ni adalah, saya akan tunjuk apa ni vote. Saya nak hampa pun buat benda ni. Hampa vote nanti. Okey, so kita nak bercakap tentang ladang dulu. Jadi hampa pilih negeri masing-masing. Contohlah saya pilih Selangor. So ada 168 ladang dekat Selangor. Jadi kita klik dekat sini. Kita boleh tengok ladang-ladang yang ada dekat Selangor. Okey, kita turun lagi. Ini banyak gila ni ladang yang sepakat. Apa bayangkan? Yang saya cerita, idea daripada awal tadi tu, kita bukan cerita, bukan sembang tau. Ini semua ladang-ladang seluruh Selangor, seluruh Malaysia yang sepakat, yang join kita ni untuk buat benda ni sama-sama, buat sampai jadi. Kalau ladang-ladang semua bersama dengan misi, giliran kita pula bersama dengan misi. End user, semua kita semua ni. Jadi kalau
Kalau hampa tengok dekat sini contohlah SMS Agrotech Muslim Farming. Kita boleh tekan dan kita boleh baca. Ini dia punya gambar. So dia buat apa? Dia ada 7 ekar, tahun dia bermula 2021, jumlah pekerja 2 orang, kemudian lokasi dia dekat Kuala Langat, Banting. Okey, peladang dia ni, Salha Bevi. Dia buat apa? Pisang tanduk. 7 ekar dia buat pisang tanduk. So dia update sendiri. Hampa tahu tak, benda ni bukan orang lain tolong update, tapi depa peladang yang update sendiri. Depa boleh update, depa tanam apa, musim apa semua ni depa boleh update sendiri. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, Meloner. Ni melon ke? Yang ni dia tak update lagi apa yang dia tanam. Kita tengok yang mana ada. Ni cili api kampung. Okey, so hampa boleh tengok semua ladang-ladang yang ada dekat Selangor. Nampak ni? Masing-masing ada ladang. Tu, siap ada muka lagi. Jadi kita boleh tengok rupanya banyak ladang-ladang dekat Selangor ni. Kan? Siapa orang Selangor? Komen Selangor. Nampak tak? Tu, macam-macam ni. Tengok ni. So, saya nak bagi tahu kenapa pentingnya data peladang ni. Hampa faham kan kenapa pentingnya data ladang? Data ladang, apa yang ditanam. Okey, tadi kita tengok ladang. Kita tengok tanaman pula. Ini di Selangor je. Tu. Hampa boleh tengok sendiri. Bayam. Ini berapa stok yang ada. Semua hampa boleh tengok. Turun lagi. Nampak tu? Banyak je kita punya hasil ladang. Yang mana kita sendiri pun tak tahu. Kita baru tahu ni. Rupanya macam-macam ada. Bayangkan, selama ni, kita punya data macam ni tak jelas, tak sedetail yang kita ada macam sekarang ni. Ini baru detail macam ni. Nanti akan lebih detail. Kita akan tahu pula setiap ladang musim dia bagaimana. Contohlah, hampa tekan cili api bara ni. Okey, hampa tekan. Hampa boleh tengok ladang apa yang tersenarai dalam cili api bara. Okey, dia ada 1000 kg, dia ada 100 kg, 1000 kg, 400 kg, 15 kg. So, hampa boleh tengok ladang apa yang buat. Hampa boleh tengok semua benda ni. Nampak tak? Bagus tak benda ni? Komen bagus. Bagi saya love ramai-ramai. Okey, saya nak bagi tahu kat hampa, inilah kita punya supplier untuk misi hub. Untuk hub nanti. So, hampa tekan je mana-mana, hampa boleh tengok. Ni, terung bulat. Ni, terung bulat. Tengok siapa yang buat. Semua hampa boleh tengok. Begitu juga dengan bahagian ternakan. Nampak tak? Macam-macam ternakan ada dekat sini. Okey? Ni, macam-macam ternakan. Jadi, hampa boleh tengok tanaman, hampa boleh tengok ternakan dan vote. Apa benda tu vote? Vote ni adalah tempat yang kita akan buka hub. Yang saya cerita tadi tentang hub, kita nak buka dekat mana? So, hampa boleh vote dekat sini. So, please, sagi habis je live, hampa datang sini, hampa vote juga. Hampa sumbang dan hampa vote. So, cara nak vote, nampak? Simple je. Cara nak vote, hampa pilihlah yang mana satu hampa punya kawasan. Okey? Contohlah, saya ni Puncak Alam. Okey? Vote lah Puncak Alam. Okey? Terima kasih. Lepas tu bagi tahu dekat hampa punya community, dalam grup community kawasan masing-masing untuk vote sekali. Okey, bagi tahu dekat depa, install app misi dan vote sama-sama. Sebab saya akan buka hub yang terawal berdasarkan vote. Sekarang ni Puchong lah nombor 1. Siapa orang Puchong dekat sini? Jadi hampa vote lagi bagi lebih ramai, sebab kita nak buka hub berdasarkan vote, berdasarkan demand. Jadi hampa vote laju-laju. Okey? Seterusnya, itu vote. Jadi sekarang ni kita nak tengok transaksi. Transaksi ni untuk dana yang terkumpul ni, kita nak tengok siapa yang menyumbang. Sebab benda ni transparent, hampa boleh tengok sendiri. Nampak tak? Orang duk tengah menyumbang. Jadi setiap sumbangan, apa akan dapat coin. Nampak tu duk tengah menyumbang. Akan dapat coin macam ni. Secara transparent. Semua orang akan dapat. Nampak tu? Nampak dia masuk. Jadi hampa boleh tengok berapa yang disumbang, berapa koin yang orang tu dapat. Nampak tu? 9 ni RM500. So, masing-masing akan dapat nilai koin berdasarkan nilai berapa yang dia sumbang. Saya buat macam tu secara automatik. Nampak ni? Tu sumbang sampai RM1,000. Dapat 5 koin. 5.0 koin. Okey? So, hampa boleh tengok semua ni dekat sini. Okey?
Lepas tu, hampa boleh tengok juga dekat profil. Contohlah, akak Rabika kita ni, kita pergi dekat profil dia. Kita nak tengok dia punya profil. Jadi, setiap profil, dia akan ada ni. Ini adalah hampa punya coin. So, hampa boleh tengok dekat sini. Sekarang ni, kalau hampa tengok dekat sini, ada macam media sosial. Tapi media sosial yang ni, hanya saya seorang je yang boleh post dan hampa boleh komen. Tapi, very soon, saya akan open media sosial ni kepada semua. Jadi, hampa semua masing-masing boleh post. Hampa boleh post gambar, boleh post apa-apa sahaja supaya komuniti kita semakin kuat. Kita bukan setakat ada misi farm, tapi kita juga ada kita punya media sosial sendiri supaya komuniti kita semakin kuat. Hampa faham kan betapa besarnya potensi yang kita ada ni? Okey. Jadi hampa boleh tengok profil masing-masing. Jadi contoh kita lihat balik. Ni contoh. Kita pergi mana-mana. Abu Hurairah. Pergi profil, hampa boleh tengok mereka punya coin masing-masing. Semua ni transparent. Saya pastikan semua orang boleh tengok, oh dia pegang 0.5, oh, orang ni pegang 5.0, oh, orang ni pegang 1.2. So kita seronok lah boleh tengok masing-masing macam tu. Dia menghidupkan community. Okey. Jadi seterusnya, hampa boleh okey, so far sekarang ni faham tak kenapa kita bina data? Tadi kan saya bagi tahu apa masalah ekonomi kita, pertanian kita. Sebab tak ada data. Bukan tak ada data, tapi data tu tak up to date. Saya pun dah bersembang hari tu dengan Kementerian Pertanian apa semua dan juga agensi. Dan mereka pun bagi tahu kenapa data-data mereka ni not up to date. Kenapa? Sebab sukar untuk mendapatkan sokongan daripada petani-petani itu sendiri. Sebab nak kena educate orang ramai untuk terlibat. Tapi susah. Kenapa susah? Sebab mentaliti kita ni bila kata kerajaan, kita lepas tangan. Sebab tu kerajaan dengan rakyat ni susah nak bersatu tau. Kita berasing. Itu yang berlaku persepsi bila sebut je kerajaan, kita nak kerajaan buat semua benda. Kita dah salah dekat situ. Sebab tu, saya buat benda ni supaya kita rakyat ni boleh bersatu, boleh buat sesuatu. Sementara kerajaan cari jalan apa sahaja yang mereka nak selesaikan, kita juga buat sesuatu daripada bawah. Jadi sebab tu kita bina data ni, sebab kita kena ada data untuk merancang. Bila kita ada data tanaman, data ternakan apa semua ni, baru kita boleh merancang. Kita boleh merancang bersama dengan semua petani-petani, penternak semua ni, apa yang nak ditanam, apa musim seterusnya, siapa yang pegang cili, siapa yang buat terung, siapa yang buat pisang, siapa yang tanam apa sahaja tu, kita boleh merancang. Kita boleh pastikan tak ada siapa yang tanam benda yang sama sampai jadi berlambakan. Kita dah boleh susun balik kita punya pertanian. So fahamkan kenapa kita bina data macam ni. So kita punya petani-petani penternak dah sepakat dengan kita ada data-data mereka ni dah ready. Ini kita punya supplier. So sekarang ni kita nak bangunkan hub. So kalau hampa turun dekat bawah ni, saya cerita dekat sini, kita nak capai sasaran RM1 juta yang pertama untuk bangunkan hub. Saya cakap 10 hub. Mungkin kita bangunkan dulu 3 hub sahaja untuk kita belajar, untuk kita kenal pasti everything. Teknikal secara detailnya nanti akan jumpa banyak cabaran, banyak masalah-masalah kecil-kecil tu kita akan jumpa dalam proses ni. So kita namakan sebagai pilot test lah untuk benda ni. Baru kita kenal. Bila kita dah kenal, kita dah selesaikan semua cabaran-cabaran ni, kita akan tambah lagi hub-hub yang seterusnya. So semua faham kan? Semua setuju kan? Jadi sekarang ni Jom kita kumpul bagi capai 1 juta yang pertama, sumbang dekat sini. Bila hampa dah sumbang, hampa check dekat transaksi, hampa punya record. Lepas tu, jadi hampa boleh tengok dekat sini, semua sekali. Okay? So, tunggu apa lagi? Hampa boleh terlibat. Sagi habis je live, hampa terus pergi dekat Play Store ataupun App Store, install app Misi. Kalau susah nak pergi, hampa pergi je dekat misirakyat.com, turun dekat bawah ni. Hampa klik je mana-mana yang ada dekat sini. Okey, saya nak pusing balik kamera sebelum saya nak tutup kita punya live. Sekejap ya.
Okey. So, semua dah faham tak apa yang kita ceritakan tadi? Jadi, adakah hampa rasa benda yang kita buat ni, benda yang salah ke ataupun benda yang memang patut kita buat? Jadi, saya tahu ramai yang menonton, termasuk pegawai-pegawai, pihak-pihak atasan yang bertanggungjawab dalam kepimpinan ni, saya tahu semua sedang menonton, dan semua pihak-pihak yang monopoli apa semua. Apa sahaja yang berlaku, kita akan buat sampai jadi. Apa sahaja yang berlaku, kita akan buat sampai jadi. Jadi, saya nak satu hari nanti rakyat pun boleh terlibat untuk negara. Bukan lagi kita ni menunggu apa-apa bantuan, menunggu apa-apa solusi daripada yang atasan. Kita sepatutnya boleh berdiri sendiri. Bukan kita nak jatuhkan siapa-siapa. Sebab kita bukan orang politik. Kita ni bukan orang politik. Tapi percayalah, hampa pun tahu, politik ni macam-macam sekalipun, yang merana tetap rakyat. Yang menanggung segala akibat tetap rakyat. Bukan orang lain. Kita. Jadi why not? Why not kita buat sesuatu? Cukup dah. Cukup dah yang selama ni kita just menunggu. Cukup dah semua tu. Ini adalah masanya untuk kita buat sendiri. Kita dah ada semua benda. Kita ada kita. Kita ada duit. Kita ada kuasa. Kita ada pengaruh. Kita ada sistem. Kita ada kesepakatan. Kita ada semua orang-orang profesional. Dan kita buat. Apa lagi yang kita tak ada? Kita dah ada semua benda. Betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak sebab join kita punya live. Dan kita akan live lagi sekali nanti dekat platform yang seterusnya, Instagram. Okay, saya cuba live untuk setiap platform. Saya sengaja tak live banyak platform serentak. Sebab saya pun dah lama tak live. Jadi, tak naklah handle banyak-banyak. Cukuplah satu-satu-satu. Nanti kita ulang balik satu-satu-satu. Sebab sekarang ni adalah masanya untuk kita satukan semua di dalam misi yang semua orang kata mustahil. Tapi saya nak tanya apa semua? Mustahil tak benda ni? Gila tak benda ni? Masih rasa susah ke? Masih rasa mustahil ke? Tak ada apa yang mustahil dah. Sebab tu Allah nak kita ni bersilaturahim. Jangan dah bersendirian. Disebabkan kita bersendirian, disebabkan segala politik yang memecah belahkan kita, sebab tu orang miskin terus miskin. Jadi kita tak tahu pun jiran-jiran kita susah, jiran-jiran kita tak cukup makan, kita tak tahu pun. Sebab selama ni kita ni diajar begitu. So dah sampai masanya untuk kita ni bersatu, selesaikan semua benda. Sebab benda ni bukan sahaja selesaikan masalah pertanian, penternakan, dia juga selesaikan masalah harga barang, dia selesaikan juga masalah nilai ringgit, dia juga selesaikan masalah pekerjaan, dia juga membuka banyak peluang pekerjaan yang baru. Dan yang lebih penting, ekosistem ni dimiliki oleh rakyat. Di mana tak ada dah monopoli kapitalis ni boleh kacau ekonomi kita. So, terima kasih banyak-banyak join live kita. Saya akan off dulu untuk saya sambung kerja. Dan untuk pengetahuan semua, maafkan saya sekiranya apa jumpa apa-apa kelemahan dari segi slow ke ataupun ada bugs dekat mana-mana. Untuk pengetahuan apa, saya program benda ni sorang-sorang. Saya tak ada team programming. Saya buat benda ni sorang-sorang sahaja. Dan kos maintenance yang kita tanggung pun untuk server ni adalah 80,000 setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan tu saya kena pastikan saya ada 80,000 ni untuk tanggung server. Server yang kita pakai ni memang sangat besar. Sangat mahal. Okey, jadi saya buat kerja ni sorang-sorang. So, kalau jumpa je masalah sana sini tu, insyaAllah saya akan settlekan satu persatu. Tapi please, janganlah terlalu membanding-bandingkan dengan Panda ke, dengan Grab ke, dengan mana-mana app yang lain ke. Sebab mereka ada tim yang ramai buat kerja ni. Tapi saya buat kerja ni sorang-sorang, programming ni.
Jadi ambil masa sikit untuk buat tu, buat ni, buat sana sini. Semua saya tengah bangunkan satu persatu ni serentak. Bukan bangunkan satu, buat yang ni je. Tak, jenis saya ni, saya kena fikir macam mana pemain chess. Pemain chess bila main, dia takkan gerak satu buah je sampai habis. Dia kena susun langkah, susun sana sini, susun sana sini. Itu yang kita buat dekat misi. Jadi, segala kelemahan yang berjumpa, jangan bimbang. Saya juga tahu kelemahan tu, jadi saya duk tengah settlekan satu persatu. So, terima kasih semua. Jumpa lagi dalam live yang akan datang. Assalamualaikum.